warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini insya-Allah kami akan membentangkan berkenaan dengan konsep pengurusan bilik darjah berkesan dan kaitannya dengan pembinaan jati diri pelajar. Insya-Allah saya akan dibantu oleh sahabat saya iaitu Aiman Hanif bin Askan dan juga Ria Farisa binti Mustaqim, dan kami akan membincangkan berkenaan konsep pengurusan bilik darjah ini dengan lebih terperinci agar konsep dan teori ini dapat diaplikasikan oleh para guru pada persekolahan nantilah. Okey, seterusnya kita melihat apakah itu pengurusan bilik darjah. Okey, menurut Lemlet 1988, pengurusan bilik darjah ini adalah satu bentuk pengorkestrasian kehidupan dalam bilik darjah yang mana merancang kurikulum, mengorganisasikan prosedur dari sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar dan menjangka kemungkinan masalah yang bakal berlaku di dalam bilik kelas. Okey, seterusnya menurut Anderson 1808, pengurusan bilik darjah itu terdiri daripada pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah terdiri daripada satu, tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran, dan seterusnya meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain. Dan yang ketiga adalah penggunaan masa pembelajaran yang efisien. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat kepada jenis-jenis bilik darjah yang terdapat di sepanjang proses PDP dalam sektor pendidikan. Okey, yang seterusnya adalah bilik darjah tradisi. Yang mana bilik darjah tradisi ini telah lama digunakan di negara kita untuk mendidik murid di bawah kurikulum lama iaitu KLSM dan juga KLSR, iaitu sebelum wujudnya KBSR dan juga KBSM. Okey, yang pertama, ciri-ciri bilik darjah tradisi adalah kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris, yang mana kita ada pembahagian lelaki dan juga perempuan. Okey, seterusnya pelajar yang rendah, bertubuh kecil dan kurang penglihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan. Okey, keadaan ini berlaku sebab kita nak maksimumkan lagi pelajar-pelajar yang ada kekurangan ni untuk memperolehi ilmu yang kita ajar pada hari tersebut. Okey, seterusnya kerusi dan meja belajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusatkan kepada guru. Jadi kita tengok kat sini satu hala kemungkinan boleh berlaku pendidikan pada waktu tersebut adalah pendidikan satu hala yang mana hanya guru mengajar dan kurang interaksi daripada para murid. Seterusnya adalah cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. Dan kelima adalah jarang mempraktikkan aktiviti kumpulan. Jadi kat sini boleh kita faham yang mana pendidikan bilik darjah tradisi inilah berpusatkan guru. Kurangnya wujudnya gerakan pelajar dalam membentuk aktiviti-aktiviti kumpulan. Seterusnya adalah pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru. Jadi bila kelas itu hanya berpusatkan pada guru, kurangnya peluang pelajar untuk bercakap, maka wujudlah pelajar yang pasif yang kurang berminat dengan pelajaran pada hari-hari tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok bilik darjah KBSM dan juga KSSM, yang mana bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di negara ini pada tahun 1982 dan beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan. Manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah jadi meneruskan pengajaran ke sekolah menengah pada tahun 1998. Jadi bilik darjah KBSM ni pada asalnya hanya satu bentuk uji kaji dan seterusnya dilihat sebagai satu kejayaan dan diteruskan kepada pelajar di sekolah menengah. Okey, seterusnya kita akan melihat ciri-ciri bilik darjah KBSR dan KBSM yang mana terdapat pada zaman waktu sekarang, yang mana kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan. Seterusnya pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kebolehan tersendiri. Yang ketiga adalah menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif dan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Dan seterusnya kerap melaksanakan interaksi antara guru dan pelajar dengan pelajar. Dan yang keenam adalah hasil kerja dipamerkan dan memperlihatkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Dan yang terakhir adalah pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif. Jadi kalau kita boleh faham, seperti dahulu kita baca, bilik darjah KBSR dan KBSM ni adalah bercirikan dua hala, yang mana ada pelibatan daripada para guru dan juga ada peluang untuk pelajar untuk kontribusi dalam kelas untuk menjadikan kelas tu lebih meriah. Jadi kalau kita tengok pada ciri-ciri yang keempat, menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar, guru
beri authority kepada pelajar untuk tentukan apa yang dia belajar pada hari tersebut. Berpandukan lagi dalam penguasaan guru lah. Jadi pelajar tidak boleh, still ada kebebasan tapi tidak kebebasan secara mutlak yang mana kelas kelas tersebut masih lagi dikawal oleh guru. Jadi yang kalau kita melihat kembali kepada hasil yang ciri-ciri yang keenam, iaitu hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi bila wujudnya kelas-kelas, wujudnya interaksi antara pelajar dan juga guru dalam kelas, kita dapat tengok suasana kelas tu lebih meriah. Meriah dan ada aliran ilmu di dalamnya. Okey, seterusnya bilik darjah yang secara terbuka, yang mana bilik darjah terbuka ni wujud hasil daripada konsep pendidikan terbuka R.S. Buss yang ada menyatakan bahawa konsep pendidikan terbuka sebagai suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran, ruang-ruang pembelajaran, bahan-bahan pelajaran serta penlibatan pelajar dalam membuat pemilihan daripada pendekatan dan strategi pembelajaran. Okey, ada 9 strategi bilik darjah terbuka ini, yang mana yang pertama adalah pengajaran biasanya dijalankan dalam kumpulan kecil atau individu, dan yang seterusnya pelbagai aktiviti dilaksanakan dan jadual mudah diubah-ubah. Seterusnya kaya dengan bahan dan peralatan mengajar, tiada kurikulum dihadkan, pelbagai mata pelajaran diintegrasikan. Seterusnya pelajar bebas bergerak dan memilih bahan yang diminati. 6 adalah kumpulan pelajar yang dibentuk berdasarkan akademik dan minat. Dan yang ketujuh, mempunyai suasana saling mempercayai dan menghormati perbezaan antara pelajar. Yang ke-8, ujian dan peperiksaan dikurangkan, begitu juga dengan pembahagian grade. Dan yang 9 adalah perhubungan antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar terbuka dan jujur. Jadi untuk kita faham, bilik darjah terbuka ni mungkin kita boleh ambil contoh sebagai pendidikan di Finland yang mana menerapkan yang mementingkan kemenjadian pelajar daripada grade pelajar tersebut. Jadi walaupun setiap pelajar kita dapat tahu yang ada background atau dia ada latar belakang berbeza, jadi kita menumpukan kepada kekuatan pelajar tersebut untuk mengangkat jadi diri pelajar tersebut. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada konsep pengurusan bilik darjah yang berkesan. Okey, seterusnya pengurusan bilik darjah adalah satu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta usaha untuk mengekalkan di mana iklimnya kondusif untuk pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran agar objektif dapat dicapai. Seterusnya pengurusan bilik darjah bermaksud bagaimana guru dan pelajar bekerja, bagaimana mereka saling bekerjasama dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran berlaku. Yang seterusnya adalah kecekapan pengurusan bilik darjah. Seorang guru berkait rapat dengan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengurusan bilik darjah bukan sahaja melibatkan pengurusan tingkah laku pelajar, tetapi merangkumi tindakan guru untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah agar lebih terkawal. Okey, jadi yang seterusnya kita akan melihat pendekatan dalam pengurusan bilik darjah yang kita pelajari. Okey, seterusnya pendekatan authoritarian, yang mana peranan guru dalam pendekatan authoritarian ini adalah mewujudkan dan mengekalkan peraturan dalam bilik darjah menggunakan strategi-strategi kawalan. Di mana antara strategi kawalan yang terdapat dalam authoritarian ini adalah yang mana mewujudkan dan menguatkuasakan peraturan. Terusnya mengeluarkan arahan atau suruhan. Dan yang ketiga, peringatan atau teguran lembut. Yang keempat, mendiamkan diri, menghampiri murid. Dan yang keenam adalah pemisahan dan pengasingan. Okay, sini kita lihat authoritarian ini lebih kepada bentuk kawalan. Jadi pelajar berkemungkinan tidak mempunyai banyak peluang untuk melibatkan diri dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Jadi kelas ini dikawal sepenuhnya oleh guru. Okey, seterusnya adalah berbentuk permisif, yang mana permisif ini bertentangan dengan authoritarian. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar. Jika pelajar dikawal akan menyekatkan perkembangan semula jadi mereka. Set aktiviti guru memaksimumkan
kebebasan pelajar. Kat sini boleh kita tengok yang permisif ni berlawan dengan authoritarian ni, yang mana guru lebih mementingkan kebebasan pelajar untuk belajar. Bagi pelajar yang menggunakan kaedah permisif ini mungkin lebih memahami pelajar mana pelajar ni perlu kebebasan, dan kalau jika dia kawal akan merencatkan perkembangan semula jadi mereka. Okey, yang ketiga adalah instructional, yang mana fokus utama bagi guru yang mengamalkan pendekatan instructional adalah untuk mewujudkan pengajaran yang baik dan menarik. Okey, terdapat 9 strategi utama yang disarankan oleh kaedah instructional, yang mana yang pertama adalah menyediakan bahan dan cara penyampaian yang menarik sesuai dengan wajar. Seterusnya, menetapkan standard, prosedur dan rutin kelas. Yang ketiga adalah memberi arahan yang jelas. Seterusnya, mengekalkan kelancaran pengajaran. Yang kelima adalah meningkatkan minat, yang mana dapat membantu pelajar menempuh kesukaran dan kebentuan. Dan seterusnya, merancang untuk perubahan persekitaran. Yang ke-8, merancang dan mengubah suai persekitaran. Dan yang terakhir adalah menstruktur semula situasi. Okey, itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada kemahiran dalam pengurusan bilik darjah. Okay, dalam kemahiran ni kita ada 3 aspek, iaitu merancang, mengelola dan refleksi. Okay, so sekarang kita masuk kepada merancang. Merancang maksudnya seorang guru perlu menguasai kemahiran untuk merancang sebelum kelas bermula ataupun sebelum guru memasuki kelas. Alasannya adalah untuk merujuk sukatan pelajaran, untuk menentukan hasil pembelajaran dan objektif. Okey, jadi maksud dia kat sini, apabila seorang guru akan memasuki kelas, sebaiknya guru tersebut membuat beberapa perancangan untuk menyukat pelajaran, untuk menentukan hasil pembelajaran dan objektif. Okey, selanjutnya mengelola. Kemahiran seorang guru untuk mengawal bilik darjah. Di dalam pengawalan bilik darjah, guru dikehendaki untuk memantau, memastikan bilik darjah dalam pelajar berada di dalam keadaan selesa, cukup bahan pembelajaran dan sebagainya. Jadi, semasa proses pembelajaran sedang dijalankan, guru perlulah memantau. Memantau di sini maksud memerhatikan pelajar-pelajar sekiranya ada apa-apa masalah yang dihadapi oleh pelajar, seperti kurang bahan rujukan, kelas tidak berada dalam keadaan yang bersih dan mereka tidak selesa untuk belajar dan sebagainya. Okey, seterusnya refleksi. Kemahiran refleksi bertujuan untuk penambah baik kawalan dalam bilik darjah secara menyeluruh. Okey, dan apabila selesai sahaja pembelajaran dalam kelas, jadi murid-murid akan memberikan refleksi. Tujuan refleksi ni adalah untuk memperbaiki apa-apa kekurangan yang terdapat di dalam bilik darjah tersebut. Okey, seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Okey, kat sini kita ada 3 juga, iaitu faktor emosi, faktor kemanusiaan dan faktor fizikal. Okey, kita masuk kepada faktor yang pertama, faktor emosi. Faktor emosi di sini bermaksud guru yang bersifat demokratik akan mempengaruhi emosi pelajar dari segi cara menerima pendapat pelajar, menggalakkan penyoalan daripada mereka dan memuji mereka dengan cara yang baik. Hal ini akan dapat membina suasana emosi yang menyenangkan dan selesa untuk pembelajaran. Okey, jadi maksud dia, seorang guru apabila dia sedang mengajar di dalam kelas, guru tersebut perlulah bermain dengan emosi pelajar-pelajar yang berada di hadapan dia. Sebagai contoh, seorang guru memanggil nama seorang anak murid untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, kat sini apa yang kita dapat faham, pelajar akan rasa senang, akan rasa gembira apabila guru ingat nama dia. Jadi mereka akan lebih ceria, dia akan macam, oh, guru ni dia ingat nama kita semua. So kita akan rasa satu pendekatan yang baik. Okey, seterusnya dari segi kemanusiaan. Faktor kemanusiaan merangkumi sifat kasih sayang, keadilan, demokrasi, bertimbang rasa dan sifat kecintaan daripada guru. Di dalam bilik darjah, seorang guru perlu mempunyai sifat-sifat tersebut supaya pelajar akan merasa selesa dan rasa dihargai oleh guru. Okey, jadi
Maksud dekat sini, seorang guru perlu mempunyai sifat kasih sayang, sifat keadilan, demokrasi. Jadi guru di sini tidak memilih bulu. Mungkin ada guru yang beranggapan bahawa pelajar ni dia selalu dapat A dalam kelas. So guru akan fokus dekat dia je. Kalau macam tu tak boleh. Guru kena adalah adil. Semua pelajar perlu dapat rasa kasih sayang yang sama, keadilan dan rasa timbang rasa. So tidak boleh guru tidak boleh memilih bulu ataupun membiarkan pelajar-pelajar yang lain. Seterusnya adalah faktor fizikal. Susunan dan reka bentuk fizikal dalam bilik darjah menampakkan autoriti, gaya pengajaran seorang guru dan membolehkan interaksi di dalam kelas. Serta bilik darjah yang teratur, kemas dan bersih dapat memberikan gambaran keselesaan kepada pelajar, malah memotivasikan pelajar untuk merangsang minat serta semangat di dalam kelas. Okey, jadi kat sini yang kita dapat faham ni, susunan dalam bilik darjah juga memainkan peranan penting. Okey, sebagai contoh, kan dalam bilik darjah kita ada dinding-dinding. Okey, dekat dinding tu kita boleh isi dengan pelbagai info seperti info-info tentang kesihatan dan sebagainya. Mungkin kita boleh letak gambar-gambar yang boleh menaikkan lagi rasa semangat pelajar-pelajar ni untuk belajar dalam belajar dalam kelas. Okey, jadi persekitaran juga memainkan peranan penting. Jadi apabila suasana di dalam kelas tu berada dalam keadaan kotor, sampah berselerak, jadi ini sedikit sebanyak akan mengganggu pelajar untuk memberikan tumpuan kepada pembelajaran. Baiklah, slide yang seterusnya adalah cabaran pengurusan bilik darjah dalam pembelajaran abad ke-21. Baiklah, pembelajaran abad ke-21 ni diwujudkan untuk ikut keselesaan peredaran generasi sekarang untuk capai keperluan individu dan negara. Jadi pada abad yang ke-21 ni, negara nak tak nak kena hadap isu dan cabaran daripada kesan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kemajuan dalam peredaran zaman yang menyebabkan para pendidik ni kena gunakan kaedah pengajaran yang lebih inovatif dan berkesan. Sebabnya bilik darjah adalah jadi tempat utama bagi murid dan guru dalam PMP sebab murid banyak habiskan masa dekat sekolah. Okey, baiklah. Cabaran pertama adalah kecanggihan teknologi yang mana kita tahu murid zaman sekarang ni berbeza dengan zaman kita dulu. Kalau dulu kita menulis, menyalin sebab mereka ni lebih suka sesuatu yang menarik. Bayangkan, bayi baru berapa bulan pun dia dah tengok telefon, okey, ibu bapa kita, dan mereka ni suka dan bagi budak-budak ni memang akan suka tengok benda-benda kartun kan. Jadinya mereka ni pun dah tahulah tentang teknologi ni. Jadinya pembentukan jati diri terhadap pelajar ni lebih senang serap dalam kepala dia orang. Okay, mereka ni suka benda-benda visual daripada tulisan panjang-panjang kan. Jadinya bila pembelajaran murid tu semakin meningkat, dan ini akan menyebabkan guru-guru ni kena struggle ikut upaya murid-murid tu. Dengan zaman sekarang macam zaman sekarang ni kan dia macam mencabar minda jugalah. Jadi mungkin kalau guru yang banyak sangat pengalaman, dah lama jadi guru, jadinya agak susah kalau mereka ni nak menggunakan teknologi. Sebab zaman dulu tak ada pun guna teknologi ni kan. Nak tak nak, guru ni kena sesuaikan diri lah dalam gunakan teknologi dalam mengajar. Baiklah, selain dari teknologi, masalah disiplin pelajar, jadinya pengurusan bilik darjah perlukan persekitaran bilik darjah yang positif dan juga bagi keselamatan semasa kelas berlangsung. Contoh, tiba-tiba ada pelajar bergaduh dalam kelas, jadinya berlaku gangguan masa PNP tu lah kan. Jadinya pembentukan jati diri pelajar ni kaitannya dengan guru adalah guru ni kena menarik minat murid yang ada masalah disiplin untuk dilibatkan diri dalam pengurusan bilik darjah. Memang susah lah kan. Jadi sebab kebanyakan mereka ni cepat bosan. Dan lagi kalau dengan guru yang dirasa tak best saya mengajar. Sebab tu guru kena memainkan peranan yang penting dalam mengawal tingkah laku pelajar dalam kelas. Jadi kena jadi guru yang ceria, guru yang bagi kata-kata positif biar mereka ni lebih suka. Okay, dan cabaran yang boleh dikemukakan adalah dengan cabaran persekitaran bilik darjah yang serba kekurangan. Jadinya contohnya ada kelas tak teratur, tak kemas, kipas pun tak berfungsi. Jadi perkara ni yang perkara ni lebih fokuskan kepada
kelas depan berbanding kelas belakang. Jadi kita boleh bayangkan kelas tu tak ceria dan suasana pun tak menyenangkan. Jadi nak belajar pun rasa tak best. Jadinya pembentukan jati diri pelajar kaitannya dengan ibu bapa adalah ibu bapa kena bagi pemikiran yang positif daripada rumah. Okay, selalunya yang kita akan fikir bila kelas belakang ada masalah latar belakang keluarga dekat rumah kan, bila dia dah stres dan sebagainya lah. Jadinya bila dekat kelas dia lagi stres, dan pada waktu yang sama tak rasa nak kreatif dan inovasi untuk ceriakan kelas. Tu sampai kerusi meja patah sebab bergaduh, sebab dia lepaskan kemarahan kat dalam kelas. Sebab tu ada cikgu sampai tak boleh nak kawal. Tu terabainya murid macam ni. Jadinya berapa lah yang perlu bentuk sikap anak-anak yang baik. Slide seterusnya adalah strategi dalam menangani masalah pengurusan bilik darjah dan kaitannya dengan pembentukan jati diri pelajar. Baiklah, setiap cabaran ada penyelesaian dan ada usaha berterusan untuk kita sebagai bakal guru. Jadi kita sebagai bakal guru nak tak nak kena mainkan peranan yang penting untuk kita nak kuasai bilik darjah dan perlukan strategi yang betul. Tengok keadaan suasana tu. Strategi yang pertama, PDP yang menarik. Kita bagi peluang dekat murid biar buat simulasi berdasarkan tajuk yang guru ajar. Contoh, masa dalam RPH, langkah 1 dan 2, guru dah terangkan teori pembelajaran tentang topik cara pengurusan jenazah. Jadinya masa aktiviti pula, biar murid tunjukkan cara uruskan jenazah, mungkin pakai patung, bantal peluk panjang dan sebagainya. Lepas tu balut kain kafan berapa helai untuk bayi, orang dewasa sehinggalah selesai. Jadinya kaitannya dengan pembentukan jati diri murid tu terbentuk sebab ada pelibatan aktiviti murid. Jadi murid dapat rasa dia buat sendiri, dia balut kain kafan dan sebagainya supaya senang murid tu faham dalam sesuatu PNP. Jadi aktiviti macam ni kira murid bersosial antara pelajar dengan pelajar yang lain. Jadinya akan ada sifat bekerjasama untuk nak capai matlamat pembelajaran. Baiklah, strategi yang kedua adalah peraturan bilik darjah. Kenapa kena ada strategi ni? Kita bakal guru, jangan lupa dalam kelas pun ada masalah disiplin. Contoh, ada pelajar tidur dalam kelas, lawan cara guru dan sebagainya. Jadi ni guru buatlah peraturan dalam kelas dengan denda murid. Sebagai contoh, kalau zaman sekarang guru dah tak boleh dah nak denda-denda, nak rorotan murid kan, nanti akan jadi saman. Jadi guru gunalah strategi suruh baca surah Al-Fatihah 20 kali, solat taubat ke. Jadi ni denda ni tak memudaratkan pada murid tu. Jadinya denda yang murid dapat tu akan mengelakkan murid kurang buat masalah disiplin. Okey, akan murid tu bertingkah laku yang baik. Jadi ni kita bagilah kata-kata semangat, bagi nasihat dan sebagainya, akan menyebabkan, maksudnya akan bagi dorongan pada murid tu untuk buat sesuatu tingkah laku yang baik secara berterusan. Okey, baiklah. Yang ketiga, strategi penambahan keselesaan di dalam bilik darjah. Di mana guru dan murid-murid ni bekerjasama dalam menghias bilik darjah dengan cantik. Contoh, masa dekat sekolah rendah kan kita ada buat pertandingan kelas terbersih dan tercantik. Lepas tu nanti kita kalau menang akan dapat piala kan umum dekat pimpinan. Jadinya kaitan pembentukan jati diri yang positif sebab mereka ni bekerjasama. Lepas tu persekitaran nak belajar pun selesa, tak kotor, kelas pun ceria berwarna-warni dan menyebabkan murid pun belajar secara kreatif dan inovatif. Baiklah, slide yang seterusnya, kesan pengurusan bilik darjah yang baik, yang mana kalau pengurusan baik, murid ni akan lebih banyak masa untuk nak siapkan diri dia untuk mereka belajar tentang topik dan subjek yang akan diajar guru pada hari tersebut. Dan peluang pembelajaran, murid ni akan dapat peluang pembelajaran yang sama rata, seterusnya dapat memaksimalkan penglibatan setiap daripada mereka tanpa ada yang tertinggal lah. Jadi pengurusan diri, guru dapat membantu murid dalam mengoptimumkan kemampuan mereka dalam menguruskan diri. Seterusnya mewujudkan motivasi kendiri dalam diri serta berkebolehan untuk bina kerjasama dan interaksi sosial bersama rakan-rakan. Kesimpulannya, dapat kita fahami bahawa pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan yang sangat penting terhadap tingkah laku pelajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Dengan adanya pengurusan bilik darjah yang berkesan juga dapat membantu guru dan juga pelajar dalam memberikan bilik darjah, dalam mewujudkan bilik darjah yang lebih kondusif dan positif, dan seterusnya akan menjadikan pelajar dan guru
dapat memanfaatkan masa yang ada dengan lebih baik. Guru menjadi tunjang utama dalam menguruskan bilik darjah agar segala matlamat yang diinginkan dapat dicapai. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, kerana dengan pendidikan anda dapat mengubah dunia. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.